Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, hendaklah kamu bekerja, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan pekerjaan kamu itu untuk dinilai dan diberi ganjaran pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, khususnya guru-guru Seriti Puncak Alam, pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pertemuan kita pada petang ini dalam ceramah online ini, kerana mengakui suasana yang berlaku sekarang, kawalan pergerakan, sehingga kita masing-masing tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi bekerja. Jadi kita, pihak Seriti Puncak Alam, telah berinisiatif untuk mengadakan ceramah ini khususnya bagi guru-guru Seriti, amnya bagi seluruh muslimin dan muslimat yang turut serta mengikuti siaran ini. Di sana ada perbezaan antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Perbezaan di antara pekerja Islam dengan pekerja bukan Islam. Perbezaan di antara guru Islam dengan guru-guru bukan Islam, iaitu mereka yang Islam itu ada iman terhadap Allah, ada iman terhadap hari akhirat, ada iman terhadap dosa dan pahala. Maka keimanan terhadap dosa dan pahala dan hari akhirat inilah yang sebenarnya dapat membentuk diri dan kepribadian mereka sebagai seorang pekerja Islam, ataupun khususnya sebagai guru. Mereka yang bekerja sebagai guru, mendidik dan memberi pelajaran kepada anak, kepada umat, kepada generasi umat Islam yang akan datang. Walaupun kita boleh jumpa juga guru-guru yang tidak melambangkan mereka itu orang Islam, itu adalah kerana iman yang ada dalam diri mereka, khususnya iman terhadap hari akhirat, iman terhadap
dosa dan pahala tidak berfungsi dalam diri mereka, ataupun tidak memfungsikan diri mereka, sehingga mereka tidak dapat menjadi cerminan pekerja Islam, atau mereka tidak dapat menjadi cerminan guru-guru Islam, kerana mereka bekerja tanpa aspek tadi. Mereka bekerja hanya untuk hidup. Mereka tak nampak akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala. Sebab itulah tingkah laku mereka dalam sebagai pekerja atau sebagai guru tidak dapat mencerminkan mereka sebagai pekerja Islam atau guru Islam. Sebab itu seharusnya keimanan kepada Allah, khususnya hari akhirat, khususnya syurga dan neraka, khususnya terhadap dosa dan pahala, membentuk kualiti seseorang pekerja Islam itu atau guru Islam itu. Ya. Sebab itulah di dalam Islam, ya, bekerja dan bertugas khususnya sebagai guru ini diletakkan sebagai suatu keutamaan. Maka seorang pekerja Islam atau guru Islam mesti memiliki beberapa ciri untuk menjadi cerminan pekerja ataupun guru Islam. Iaitu yang pertama, mereka bekerja dengan ikhlas untuk dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bekerja tu untuk dapat keampunan Allah. Ya. Bukan saja membaca istighfar, bertaubat, boleh dapat keampunan Allah di atas dosa-dosa. Tapi seorang pekerja Muslim, seorang guru Muslim, dia mesti memahami bahawa dengan menjalankan kerjanya dengan baik, ya, dengan penuh amanah dan dedikasi, dia juga boleh dapat pengampunan dosa-dosanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man amsa kallah, siapa yang petang hari duduk dalam keadaan keletihan, min amali yadihi, lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, amsa, di petang hari itu dia penat, dia bekerja daripada pagi hari sampailah sebelah petangnya dia terasa penat, maghfuran lahu, maka ia dapatkan pada petang itu, amsa maghfuran lahu, dia mendapati pada petang hari itu dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini pertama, apa yang dapat menggerakkan seorang pekerja atau seorang guru itu menjadi pekerja atau guru yang boleh jadi cerminan kepada Islam. Guru yang berdedikasi, guru yang cemerlang, pekerja yang dedikasi, pekerja yang cemerlang. Bahawasanya ia menyedari bahawa pekerjaan yang dilakukannya itu, sama bentuk pekerjaan itu nanti akan diterangkan bagaimana. Pekerjaan yang dilakukannya itu, terutamalah pekerjaan sebagai guru, apatah lagi, boleh menjadi sebagai suatu kaedah, cara untuk mendapat keampunan dosa-dosanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi bermakna bukan semestinya membaca istighfar dosa terampun. Walaupun itu juga antara cara yang penting untuk mendapat keampunan dosa. Maka menjalankan tugas kita dalam masyarakat, menjalankan fungsi dan peranan kita dalam masyarakat, menjalankan kerja-kerja yang diamanahkan pada kita dalam masyarakat, dapat mengampunkan dosa-dosa kita di sisi Allah. Jadi sepanjang hari kita bekerja akan dapat keampunan. Ingatlah, setiap kali kita balik rumah selepas bekerja, setiap kali kita terasa penat, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, sebahagian dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, seorang yang bekerja, seorang Muslim yang bekerja, seorang guru yang menjalankan tugas sebagai guru, mesti meyakini juga bahawa mereka, sebagaimana disebutkan tadi, akan mendapat keampunan Allah. Sebagaimana disebut di dalam
ayat lain, hadis lain. Tadi saya bacakan hadis pertama yang menyebutkan bagaimana tugas yang dilaksanakan, kerja yang dijalankan dengan penuh amanah, dedikasi dan cemerlang boleh mengampunkan, boleh membawa kita kepada dosa kita terampun. Di sana saya berikan nas yang kedua. Dalam sebuah riwayat dikatakan, inna minaz zunubi la zunuba. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada satu dosa, la zunuba, ada satu dosa. La tukaffiruha as-salatu wala as-siyam wala al-hajj wala al-umrah. Dalam banyak-banyak dosa kita itu ada dosa-dosa yang tidak dapat diampunkan, dipadamkan oleh salat kita. Juga tidak dapat dipadamkan oleh puasa kita. Dosa yang tidak boleh dipadamkan oleh ibadah haji kita. Dosa yang tidak boleh dipadamkan oleh ibadat umrah kita. Ya? Sahabat bertanya, qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Apakah lantas kalau dosa-dosa itu tidak boleh dipadamkan oleh ibadat salat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita? Wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Maka apakah yang dapat memadamkan dosa-dosa kita itu, wahai Rasulullah? Qala, lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-humumu fi talabil ma'isyah, iaitu semangat dan kesungguhan kita di dalam mencari rezeki. Semangat dan kesungguhan kita di dalam mencari rezeki. Al-humum, semangat, ataupun kita meletakkan rasa kepentingan fi talabil ma'isyah, di dalam menuntut atau mencari pendapatan hidup, rezeki, perbelanjaan kehidupan. Iaitulah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Maka ini dapat menghapuskan sebahagian dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh solat, oleh puasa, oleh haji, oleh umrah. Juga membawa makna, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak mencari nafkah dalam kehidupan kita, ada sebahagian dosa yang tidak dapat dihapuskan. Khususnya untuk orang-orang lelaki yang diwajibkan mencari nafkah. Kalau mereka tidak bekerja, goyang kaki, menganggur, maka akan ada dosa yang tidak terampunkan, tidak terhapuskan. Walau mereka bersolat, walau mereka berpuasa, mereka haji dan mereka umrah. Tapi kalau mereka tidak bersungguh-sungguh mencari nafkah, mencari rezeki, ada dosa di kalangan mereka yang tidak terhapus. Maka bagi orang lelaki khususnya, ya, bersungguh-sungguh mencari nafkah penghidupan itu adalah sesuatu yang dapat menghapuskan sebahagian dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh ibadat-ibadat yang lain. Ambillah contoh semangat mencari kehidupan oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bekerja dengan menurut sebagian besar pendapat Nabi Shu'aib, mengembala kambing Nabi Shu'aib untuk dapat gaji, membiayai kehidupan, untuk mencari perbelanjaan bagi perkahwinannya. Selama itu semua perlu dipenuhi. Mengembala kambing Nabi Shu'aib selama 8 tahun. Atau sebenarnya yang dilaksanakan oleh Nabi Musa ialah 10 tahun. Bagi itu kegigihan Nabi Musa AS dalam berusaha mendapatkan nafkah kehidupan. Maka kita anak-anak muda hari ini haruslah mengambil semangat Nabi Musa AS yang bekerja sehingga 10 tahun mengembala kambing, semata-mata untuk mencari nafkah hidup dan perbelanjaan untuk berkahwin. Dan di sana semangat mencari nafkah itu boleh menghapuskan sebahagian dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh ibadat puasa, solat, haji dan umrah kita. Kemudian seorang pekerja Muslim dan juga seorang guru khususnya, haruslah memahami bahawa haruslah termotivasi untuk meneruskan pekerjaan mereka, meneruskan melaksanakan tugas perguruan mereka, kerana termotivasi oleh jaminan
bahawa mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja mencari nafkah dan melaksanakan pekerjaannya dengan dedikasi dan cemerlang. Guru-guru yang melaksanakan tugas perguruan mereka dengan penuh dedikasi dan cemerlang, mereka ada jaminan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu riwayat yang menggambarkan, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mu'min, mencintai seorang mukmin al-muhtarif, yang gigih bekerja, yang giat bekerja. Ini suatu hadis riwayat At-Tabrani yang menjanjikan seorang yang gigih bekerja, seorang yang gigih menjalankan amanahnya walaupun di hujung bulan dia mendapat gaji. Seorang guru yang gigih mendidik generasi umat yang akan datang, walaupun di hujung bulannya dia menerima gaji, tetapi kegigihannya bekerja dan mengajar itu akan membawa dia kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Maka bukan sahaja membanyakkan solat tahajud, ibadat, baca Quran yang boleh membawa kecintaan kepada kecintaan Allah. Gigih bekerja pun dengan pekerjaan yang sesuai, nanti akan diceritakan ciri-cirinya di hujung kuliah, yang akan dapat membawa kita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gigihlah kita bekerja. Disebut di sini al-muhtarif, iaitu ada unsur kegigihan. Sebab tu kalau kita bekerja sambil lewa, melepaskan batuk di sangga, kita mungkin akan terlepas peluang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi pekerja, guru yang dapat rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya, maka mestilah dia ada sikap kegigihan, dedikasi ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya itu. Sama ada sebagai pekerja dengan apa tugas yang umum, ataupun sebagai guru dalam mendidik generasi umat yang akan datang. Kemudian para pekerja Muslim juga dan para guru juga, terkhususnya para guru, sepatutnya juga termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik, dengan lebih dedikasi, dengan lebih amanah, dengan lebih cemerlang, kerana pekerjaan yang mereka lakukan, tugas mendidik generasi umat akan datang yang mereka lakukan itu akan menyebabkan mereka terhindar dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, jadi kita bekerja bukan hanya untuk dapat gaji. Bukan hanya untuk memperolehi gaji sebagai kelebihan kita bekerja dengan dedikasi, dengan cemerlang. Sebagai kelebihan kita menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan dedikasi, dengan cemerlang. Bukan semata-mata hanya akan dapat gaji di hujung bulan, tetapi kita juga dengan pekerjaan yang cemerlang itu, dengan tugas mendidik yang cemerlang dan dedikasi itu, akan menjadi dinding untuk kita terhindar daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikemukakan, suatu ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Mu'az Al-Asy'ari, menceritakan ataupun mengisahkan bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Tabuk, selepas peperangan Tabuk, peperangan yang sangat menguji, peperangan ketika musim kemarau, masing-masing umat Islam tidak ada duit, harta benda dan wang ringgit. Ada yang berperang tidak tanpa berkasut, membalut kaki mereka dengan kain-kain, dan bila kain itu koyak, maka terkoyak pula kaki-kaki mereka. Ini gambaran kesusahan di dalam peperangan Tabuk. Selepas Nabi pulang daripada perang Tabuk, Nabi SAW melihat atau ternampak tangan Sa'ad yang melepuh. Nabi nampak tangan Sa'ad yang melepuh. Kulitnya gosong. Tangan Sa'ad yang melepuh. Kulit tangan khususnya dan umum yang seluruhnya
yang gosong kehitaman kerana diterpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad dengan penuh kasih sayang, sebagai seorang pemimpin dan mungkin juga sebagai seorang majikan. Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, majikan yang sensitif, yang peka. Dia bertanya, kenapa tanganmu itu, wahai Sa'ad? Lalu Sa'ad pun menjawab, Rasulullah, tangan aku seperti ini kerana aku mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Itulah jawapan Sa'ad. Sa'ad kata, bagaimana tidak tanganku melepuh, kulitku gosong kehitaman. Aku gunakan tangan ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memegang cangkul dan mengayunnya. Kalau tidak aku memegang cangkul dan mengayunnya di tengah hari yang terik, bagaimana aku nak menafkahi isteri dan keluargaku? Jadi kerana itulah Rasulullah, tanganku ini melepuh, gosong kehitaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya. Rasulullah SAW ambil tangan Sa'ad yang buruk itu, yang tidak lembut, yang tidak licin itu, yang melepuh itu, yang gosong kehitaman itu. Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad itu. Rasulullah SAW menciumnya, mencium tangan yang buruk itu, seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil tangan Sa'ad yang buruk itu, bukan tangan yang cantik, tangan yang tak boleh pun jadi iklan, tangan yang melepuh, tangan yang gosong kehitaman kulitnya, tetapi dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besarnya kelebihan orang yang bekerja keras mencari nafkah. Betapa besarnya kelebihan orang yang menjadi guru untuk mendidik generasi umat yang akan datang dengan penuh kegigihan, dedikasi dan cemerlang. Rasulullah memberitahu salah satu kelebihan mereka yang menjalankan kerja dengan penuh amanah, dedikasi dan cemerlang itu adalah mereka tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat perkara-perkara lain selesai, seperti semayang 5 waktu tidak tinggal, tidak melaksanakan maksiat dan dosa kepada Allah secara amnya. Maka pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh dedikasi dan kesungguhan, khususnya kerja mendidik anak generasi umat akan datang dengan penuh dedikasi dan kegigihan, boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah selain daripada taubat kita, istighfar kita dan ibadat-ibadat lain yang kita amalkan untuk menjauhkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, tuan-tuan. Kemudian dalam peristiwa ini kita nampak sifat Nabi SAW sebagai majikan. Saya ingin mengambil kesempatan sedikit untuk bercakap pada mereka yang menjadi majikan kepada pekerja-pekerja mereka. Kita melihat di sini bagaimana seorang majikan itu peka kepada keadaan pekerjanya. Rasulullah SAW sebagai majikan dakwah, Rasulullah SAW sebagai ketua dalam gerak kerja dakwah, Sa'ad sebagai pekerja dalam dakwah, Rasulullah SAW sebagai majikan peka kepada Sa'ad. Rasulullah melihat, nampak apa yang berlaku pada Sa'ad, nampak tangan Sa'ad melepuh, nampak kulit Sa'ad gosong dan kehitaman. Lalu menjadi perhatian, buah perhatian Rasulullah SAW. Inilah sikap seorang majikan yang perlu ada dalam Islam. Suka saya sebutkan sikit secara ringkas ciri-ciri majikan di dalam Islam terhadap pekerjanya. Saya baca sepintas lalu saja, bukan sebab tajuk kita bukan tajuk ini, tetapi saya baca sepintas lalu. Kalau mahu diulaskan secara spesifik, itu masa akan datang.
Yang pertama, gaji yang telah dijanjikan hendaklah dibayar mengikut terma perjanjian. Mesti dibayar ikut terma perjanjian. Sebagaimana sabda Rasulullah, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquh." Berikanlah upah kepada pekerja kita sebelum kering peluhnya. Seorang majikan seharusnya berusaha sedaya upaya membayar gaji dan upah sebelum secepat mungkin, sehingga digambarkan dalam hadis sebelum kering peluhnya. Kalau dia pekerja mengambil upah menyangkul misalnya, maka kerana menyangkul itu peluhnya basah, maka sebelum peluhnya kering dibayar upahnya menyangkul itu. Itu bandingan. Dan perkara-perkara lain saya tinggalkanlah. Kemudian ciri kedua majikan terhadap pekerjanya adalah memastikan kemudahan kesihatan. Juga perlu diambil kira dalam konteks kita moden hari ini, takafulnya dan sebagainya. Selanjutnya, hak untuk pekerja berpersatuan. Bagi membela dan memperjuangkan hak mereka hendaklah dibenarkan selama mana tidak membawa kepada unsur negatif. Yang ketiga, tidak membebankan pekerja di luar kemampuannya. Ini penting. Seorang majikan hendaklah tidak membebankan pekerja di luar kemampuan mereka, sehingga menyebabkan seorang itu tidak mampu melakukan tugas dengan sebaiknya. Jangan bebankan dengan tugas di luar kemampuan. Jika terpaksa dilakukan, maka bantulah mereka. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, fa in kallaftumuhum fa'inuhum." Janganlah kamu membebankan mereka, yakni pekerja kamu. Jika kamu memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka. Kalau terpaksa, maka hendaklah dibantu meringankan beban yang di luar kemampuan mereka itu. Kemudian, antara hak pekerja dan tugas majikan juga ialah berkenaan dengan pangkat dan kenaikan gaji. Pangkat dan kenaikan gaji hendaklah dilakukan seadilnya, bukan melalui pilih kasih tetapi mengikut kelayakannya. Ini dicadangkan sebuah badan khusus yang menilai kemampuan serta kebolehan kelayakan pekerja untuk dinaikkan pangkat berdasarkan kriteria tertentu, merit tertentu. Kemudian, pekerja majikan juga harus mengambil kira hak untuk berehat bagi pekerja. Hak untuk berehat atau hak untuk cuti mengikut persepakatan di dalam terma perjanjian antara mereka. Oleh itu, jika hal demikian seperti sudah disepakati, maka ia hendaklah ditunaikan mengikut kesepakatan serta tidak memungkirinya. Di sana sabda Rasulullah SAW, "Al-muslimuna ala syurutihim." Orang Islam itu wajib mematuhi syarat-syarat yang telah mereka letakkan di dalam perjanjian mereka. Kemudian majikan juga harus memberi peluang kepada pekerja untuk melambah lagi kemahiran, skill yang benar-benar mencapai dan tahap profesional, atau pekerja yang mahir. Mana majikan juga bertanggungjawab memahirkan pekerja mereka di dalam tugas dan profesion yang dilaksanakan. Majikan juga perlu melayani pekerja dengan baik serta tidak bersikap kasar dan zalim sehingga melakukan kekasaran fizikal kepada pekerja. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma daraba Rasulullah syai'an qatta biyadihi wala imra'atan wala khadiman." Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, tidak kepada wanita dan tidak kepada hambanya, yakni pekerja. Hamba adalah golongan pekerja pada zaman itu, zaman Rasulullah SAW. Itulah sedikit sebanyak. Itulah sedikit sebanyak ada akhlak, etika majikan terhadap para pekerjanya. Baik, kita kembali semula tuan-tuan. Jadi, di antara apa yang boleh memotivasikan pekerja Muslim, khususnya guru-guru Muslim yang berperanan mendidik anak generasi umat akan datang, ialah bahawa jika mereka melaksanakan tugas mereka dengan penuh amanah, dedikasi dan cemerlang, mereka akan terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, kita mesti memahami bahawa pekerjaan mencari nafkah, pekerjaan apa pun yang kita lakukan, yang halal, yang suci menurut Islam, yang tujuannya mencari nafkah,
tujuannya mencari gaji. Sebab itu tidak timbul mahukan gaji itu tidak ikhlas, tidak timbul. Memang bekerja itu untuk gaji. Memang bekerja itu untuk mencari nafkah. Namun walaupun bekerja itu untuk mencari nafkah, tetapi tahukah kita bahawa bekerja mencari nafkah itu boleh membawa kita ke syurga? Bekerja, apa pun bentuk pekerjaan, dengan syarat-syarat dia akan diberikan, maka ia boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi bagi pekerjaan seorang guru yang teramat mulia. Guru, kita guru-guru kena ingat, Rasulullah SAW itu adalah guru besar ummah. Rasulullah SAW itu adalah murabbi ummah, murabbi contoh, murabbi agung. Guru-guru yang ada ini adalah mata rantai daripada peranan dan tugas Rasulullah SAW. Antara yang menyambung tugasan-tugasan Rasulullah SAW, mendidik ummah. Maka jika pekerjaan-pekerjaan kita yang umum ini, apatah lagi khusus sebagai guru, dilaksanakan dengan syarat yang betul, ia akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah syarat-syaratnya itu? Yang pertama, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinyatakan dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan pekerjaan itu niat utamanya adalah kerana Allah. Maka niat utamanya kerana Allah, walaupun di dalamnya ada niat nak memperolehi gaji, tetapi niat utamanya, asasnya, dasarnya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kewajipan dari Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Dan untuk itu kita mestilah selalu memulai pekerjaan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berangkat dari rumah, lidah kita basah dengan doa. Bila kita ikhlas dengan pekerjaan kita, maka langkah-langkah kita bekerja itu mestilah terbina oleh suasana ibadah. Suasana ibadah, umpamanya ketika berangkat dari rumah, lidah kita basah dengan doa. Antara doanya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ini juga doa yang penting untuk zaman COVID-19 ini, tuan-tuan. Bila kita nak keluar rumah beli barang dan sebagainya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal dengannya. Dan bukan sahaja di zaman COVID-19, nanti bila suasana telah selesai semula, insya-Allah, amin, kita keluar bekerja semula, maka kita mula dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita boleh tambah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita boleh tambah. Tampalkan doa ini di dinding pintu rumah kita, kerana setiap kali nak keluar bekerja kita boleh baca. Tampalkan doa ini di dinding-dinding sekolah kita, supaya kalau kita terlupa membacanya dari rumah, kalau kita boleh membacanya ketika sampai di sekolah nanti. Tampalkan, supaya kita tidak tertinggal kesempatan membaca doa yang amat penting ini, tuan-tuan. Baca doa yang sangat penting ini. Tampalkan. Sekejap, bateri handphone saya nak habis. Sekarang dia terpadam pula. Sekejap, saya kena cucuk bateri handphone saya. Kita sambung semula, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tampalkan doa ini di pintu rumah. Kalau kita pergi kerja naik kereta, tampalkan di kereta kita, atau tampalkan di pejabat. Kalau kita terlupa membacanya ketika nak keluar rumah, kita boleh membacanya ketika sampai di pejabat. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Ataupun tambah juga Al-Aliyyil Azim, yang bermaksud dengan nama Allah aku bertawakal dengannya, tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan daya melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah itqan.
Itqan ni kalau bahasa modernnya ialah dedikasi. Ya. Seorang pekerja mesti ada sifat itqan, yakni sifat dedikasi, bersungguh-sungguh dan profesional. Ya, itqan boleh diartikan dengan bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa yang lebih moden, profesional. Maka seorang pekerja Muslim itu, seorang guru Muslim itu hendaklah bersungguh-sungguh dan profesional. Bersungguh-sungguh ini ialah kegigihan kita. Profesional ini perlu dengan ilmu, perlu dengan pembelajaran, perlu dengan latihan. Kalau tak ada latihan, tak adalah profesional. Maka bersungguh-sungguh boleh datang daripada diri sendiri. Tapi untuk ciri profesional, ia mesti datang daripada ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, latihan yang kita ikuti. Sebab tu disebutkan tadi majikan mesti memberi latihan kepada pekerja-pekerjanya untuk menjadi profesional, supaya mereka belajar ilmu-ilmu dalam tugas yang mereka nak laksanakan. Di antara maksud itqan juga adalah sempurna dalam melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan, memiliki kemahiran dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyintai seseorang hambanya yang apabila bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Dia berdedikasi di dalam pekerjaannya. Dia bersungguh di dalam pekerjaannya. Dia profesional di dalam pekerjaannya. Ini suatu tuntutan daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, untuk menjadikan pekerjaan kita tadi ibadah dan apa yang dapat membawa kita ke syurga, kita mestilah bersikap jujur di dalam pekerjaan kita. Dan jujur dalam bahasa Arabnya amanah di dalam pekerjaan kita. Kerana pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan itu adalah amanah. Bila kita terima sesuatu pekerjaan, maka dia menjadi amanah dalam dua bentuk. Sama ada amanah dalam konteks duniawi, iaitu amanah daripada pihak majikan atau ketua kita. Bila kita terima suatu pekerjaan, maka dia amanah kita. Amanah untuk majikan. Dan dia juga amanah di sudut ukhrawi, iaitu amanah dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diminta pertanggungjawaban di atas pekerjaan yang dilakukan itu. Jadi seorang pekerja kalau bukan Muslim, dia hanya ada satu konteks amanah sahaja, iaitu amanah kepada majikannya. Tapi kalau dia sebagai seorang pekerja Muslim, dia juga ada amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja amanah terhadap majikannya, amanah terhadap Allah. Majikan kalau ada depan mata, lain. Kalau majikan tak ada depan mata, lain. Tetapi bagi seorang pekerja Muslim sama aja. Sama ada majikan yang ada depan mata atau tak ada depan mata, dia tetap amanah. Kerana bila majikannya tak ada depan mata, dia ada majikan yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memerhatikannya untuk memberi keberkatan kepada gajinya. Kalau kita betul gigih amanah dalam menunaikan amanah kita, tugas kita, gaji kita berkat. Gaji kita itu akan menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak amanah, gaji kita itu akan menjadi tidak berkat. Maka ia menyusahkan kita. Implementasi sifat jujur dan amanah dalam bekerja, di antaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Tak tuntut, tak claim benda yang bukan-bukan. Tidak claim apa yang tak sepatutnya kita claim. Itu hasil daripada sifat itqan tadi. Tidak khianat, tidak curi tulang, tidur ketika bertugas, dan sebagainya. Banyak lagi lah perkara-perkara yang boleh telah hasil daripada sifat itqan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduq", seorang peniaga yang jujur. Atau dalam konteks perbincangan kita boleh katakan seorang pekerja yang jujur. At-tajirus saduq, al-amin, lagi dipercayai, lagi amanah. Seorang pekerja yang jujur lagi amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Mereka itu akan bersama nanti di akhirat. Akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga mereka di akhirat nanti akan bersama dengan para syuhada, antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib
Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama. Penghulu orang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan mereka yang bangun berdiri di depan pemerintah yang zalim yang mengatakan bahawa kamu zalim. Jadi pekerja yang jujur dan amanah, di akhirat nanti mereka setaraf ataupun mereka bersama dengan Nabi, Siddiqin dan Syuhada yang disebut dalam doa kita setiap kali berakhir salat tarawih di bulan-bulan Ramadan, tuan-tuan. Ya. Kemudian yang keempat, seorang pekerja Muslim itu jika mahu pekerjaannya menjadi sesuatu yang membawanya ke syurga, hendaklah menjaga kepribadian sebagai seorang Muslim. Bukan kepribadian sebagai seorang Melayu. Bukan kepribadian sebagai bangsa itu, bangsa ini, tidak. Tapi menjaga kepribadiannya sebagai seorang Muslim. Seperti adab dalam berbicara, bercakap. Mesti mengamalkan pertuturan yang sopan, santun, tidak cakap yang buruk-buruk, keji, tidak menggunakan perkataan kasar, bercakap dengan sopan. Saya bimbang, tuan-tuan, dengan adanya Twitter, Facebook hari ini. Masyarakat nampaknya sedang berlatih untuk bercakap kasar, bercakap keji, mengata, memaki sesuka hati. Hari ini seolah-olah memaki, mencaci maki itu adalah perkara biasa dalam masyarakat. Saya bimbang. Sebab itu bukan saja dalam konteks pekerjaan, dalam konteks bermasyarakat pun kita hendaklah menjaga pertuturan kita. Kemudian kita hendaklah bersedia menegur majikan atau ditegur oleh majikan. Menegur dan ditegur ini juga kepribadian Muslim. Kemudian menjaga kepribadian Muslim dalam soal berpakaian. Menutup aurat. Bagi Muslim menutup aurat. Bagi yang tidak Islam, bersopan. Lebih lagi bagi seorang guru yang menjadi contoh, tauladan, model, role model kepada anak muridnya, mestilah berpakaian menutup aurat kalau Muslim. Kalau bukan Muslim, sekurang-kurangnya berpakaian sopan. Yang tidaklah menjadi contoh buruk bagi anak murid yang dididiknya. Kemudian kepribadian Muslim juga dalam bentuk pergaulan. Bergaul dengan baik, tidak menipu, tidak mengambil kesempatan, tidak khianat, dan sebagainya. Banyaklah lagi aspek-aspek kepribadian Muslim yang boleh diamalkan oleh guru-guru Muslim ataupun amnya pekerja-pekerja Muslim. Bahkan akhlak atau etika ini sebenarnya adalah ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Bukan sahaja untuk jadi pekerja Muslim, bukan untuk menjadi guru yang Muslim, tetapi untuk menjadi seorang mukmin. Kepribadian-kepribadian yang disebutkan tadi adalah harus dilazimi oleh kita semua sebagai seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imana." Keimanan yang paling sempurna bagi seorang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa. Mereka yang terbaik akhlaknya. Mukmin ni dia ada beberapa kategori. Tetapi mukmin yang terbaik adalah ahsanuhum khuluqa, mukmin yang bagus akhlaknya, yang mulia akhlaknya, yang terbaik akhlaknya. Yang kelima, perkara yang dapat menjadikan pekerjaan kita membawa kita ke syurga, iaitu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di dalam persoalan akhlak bekerja Islam ini, seorang pekerja itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Ini seorang pekerja Muslim, seorang guru yang Islam. Dia tak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Dapat dibahagikan, tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibahagikan kepada beberapa keadaan. Yang pertama, dari sudut zat sesuatu pekerjaan itu, seperti mengeluarkan barang yang haram. Kalau pekerjaan yang dilakukannya itu tidak boleh melanggar prinsip syariah. Umpamanya kalau pekerjaan dia itu produk, menghasilkan barangan, maka barangan yang dihasil itu janganlah barangan yang haram. Seperti menyebarluaskan kefasadan, seperti menyebarluaskan gambar-gambar pornografi, yang mengandung unsur riba. Pekerjaannya juga mengandung unsur riba. Ini penting. Pekerjaannya juga ada unsur-unsur perjudian dan seumpamanya. Yang pertama, maknanya zat pekerjaan itu janganlah menghasilkan sesuatu yang haram. Prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar kedua adalah dari sudut luaran, iaitu yang tidak berkait langsung dengan pekerjaan, seperti rasuah. Maknanya dalam dia menjalankan pekerjaan itu,
Dia jangan ambil rasuah. Bila dia ambil rasuah, dia telah melanggar prinsip syariah. Jangan buat fitnah. Fitnah guru lain, fitnah kawan lain, rakan sekerja lain. Fitnah makcik kantin seumpamanya. Ini jangan dilakukan. Kerana persaingan jawatan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tidak menutup aurat. Ini juga prinsip syariah yang tak boleh dilanggar. Jangan kerana pekerjaan itu kita mendedahkan aurat. Menutup aurat adalah kewajipan. Tidak ada apa yang membenarkan kita mendedahkan aurat. Kalau pekerjaan kita menuntut kita mendedahkan aurat, tinggalkanlah. Afalam ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Banyak rezeki lain lagi. Tinggalkanlah. Jadi jangan mendedahkan aurat. Ya? Kemudian yang dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, di sana saya nak bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu batalkan pahala pekerjaan kamu. Yang maknanya pekerjaan kita itu boleh jadi ibadah. Selama mana pekerjaan kita itu di bawah dasar ketaatan pada Allah dan Rasul. Tetapi jangan kita batalkan aspek keibadahannya itu dengan perkara-perkara prinsip yang kita langgar tadi. Sebagaimana yang diberikan contoh-contohnya tadi, tuan-tuan. Inilah perkara yang mesti kita fahami di dalam persoalan-persoalan yang seperti ini. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, khususnya guru-guru seriti yang dihormati dan dikasihi sekalian, itulah nasihat-nasihat yang dapat saya sampaikan dalam ceramah online ini, dalam kita mengisi masa lapang sepanjang tempoh pengawalan pergerakan oleh wabak COVID-19 ini. Dengan masa lapang ini, tuan-tuan, ambillah masa untuk mengibadahi Allah, membanyakkan ibadah kepada Allah, dan tentulah membanyakkan doa supaya kita segera dibebaskan. Dan lebih penting, supaya COVID-19 ini berhenti sebelum daripada bulan Ramadan, supaya kita dapat menghayati bulan Ramadan. Kita bimbang kalau bulan Ramadan yang akan datang ini dalam suasana kepungan seperti ini, malanglah kita. Solat tarawih berjamaahnya, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang kita akan kekurangan berbanding tahun-tahun lain dalam menyambut Ramadan yang telah lalu. Apa yang lebih kita bimbang, tuan-tuan, kalau Ramadan ini terakhir buat kita. Itu pun boleh jadi Ramadan tahun lepas itu Ramadan terakhir buat kita. Tak tahulah. Tapi kalau kita masih direzekikan dengan Ramadan tahun ini, kita mintalah agar Allah mengizinkan kita menyambut Ramadan dengan suasana seperti biasa. Dan saya percaya dengan teguran dan iktibar yang kita ambil daripada peristiwa COVID-19 ini, tentu Ramadan yang kita akan sambut ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna kepada kita. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.